Bila kita bercakap tentang Thailand dengan Indonesia, mereka pun ada sedikit kerencaman dalam bangsa mereka. Contohnya di Thailand ada Muslim, ada Buddhis, itu yang mungkin kategori utama yang ada lah. Di Indonesia sama juga, majoriti Muslim dan beberapa minoriti ada. Tapi mereka memilih asimilasi, mereka memilih semua orang itu bercakap dalam bahasa yang sama dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam konteks lain, contohnya ekonomi dia tetap dikawal oleh beberapa kumpulan tertentu, bangsa tertentu. Cuma nak bezakan bangsa tu susah lah. Perumpamaan dia sama lah di Indonesia pun. Dia kata kalau kita burn Bangkok atau Jakarta, satu kelompok tertentu yang akan rugi. Tetapi bila berlaku konflik, it still menjadi satu konflik yang berat. Dia bakar dan sebagainya, itu berlaku. Macam juga di Thailand, ya, konflik dengan Selatan Thai tidak selesai sampai hari ini walaupun dikatakan asimilasi dan sebagainya, kerana mereka tidak mengiktiraf kepelbagaian itu. Mereka nak assimilate semua. Malaysia memilih model yang berlainan. Itu juga yang bagi saya adalah satu kekuatan. Tapi kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak appreciate tentang benda ni. Walau bagaimanapun, itu bagi saya adalah cara negara-negara itu memilih model bagaimana negara itu terangkum. Dan saya rasa itu bukan masalahnya dalam konteks negara ini. Yang menjadi masalah ini adalah apabila kepimpinan politik dia memilih untuk tidak mencerdikkan masyarakat. Ada seorang sahabat tu dia istilahkan dia membonsaikan pemikiran masyarakat tu. Parti politik ni dia rasa kalau orang tu duduk di kampung, duduk lebih tak faham tentang sesuatu, mereka lebih mudah untuk mengawal. Benda tu berkembanglah dengan budaya politik wang dan sebagainya. Dan itu menyekat dari segi budaya masyarakat untuk mengkritik, untuk lebih terbuka. So itu masalah kita. Jadi ini yang membantutkan Malaysia itu menjadi negara yang lebih cerdas. Dan ini bila rakyat sendiri pun rasa komplesen, ditambah dengan rakyat ni rasa selesa. Contohnya bila kita tunggu bajet, kita duk tunggu kata okey, apa RM200 orang nak bagi, laptop bila nak sampai, kita duk menunggu habuan-habuan yang terdekat. Ini budaya komplesen yang saya rasa yang dipengaruhi oleh politik. Walaupun dia memberi orang kata sedikit, tetapi bagi saya benefit dia tidak memberi keuntungan jangka panjang kepada rakyat. Saya rasa kalau kita tengok dari segi status Malaysia lah, daripada segala cabaran yang kita hadapi sampai kepada 1969, krisis konflik kaum dan sebagainya, kemudian diperbetulkan oleh Perdana Menteri Tun Razak, dia reorganize the social and economic structure of the country, sampai kepada Tun Dr. Mahathir selepas itu. Tidak dapat dinafikan Malaysia bangun one of the leading country selepas Singapura mungkin dalam konteks ekonomi dan potensi besar kepada ekonomi dunia. Tapi selepas daripada itu kita on a downward trend. Saya rasa kita ada masalah kerana pada ketika itu kepimpinan kita, politik kita makin jadi poros. Dia menjadi politik of survivability, politik of kuasa, politik of ekonomi. Dan masyarakat juga diajar sedemikian rupa. Saya rasa cubaan-cubaan yang dikatakan reform dan sebagainya, reformasi ataupun pembaharuan yang diadakan, tidak betul-betul dapat memberi jaminan kepada kepelbagaian kaum. So, kita tidak boleh manage, kita masih gagal untuk manage kepelbagaian interest. Dan itu menyebabkan kerajaan itu tumbang. Jadi, sudah diberi peluang tetapi gagal menguruskan kemenangan tersebut, jadi rakyat hilang kepercayaan. Dan bagi saya itulah punca-punca kenapa rakyat mula muak dengan politik. Tetapi ingat, masyarakat kena ingat, bila kita muak dengan politik dan kita tidak mahu terlibat dengan politik, yang akhirnya kumpulan-kumpulan yang gila kuasa, gila projek dan sebagainya, mereka lah yang akan mengambil manfaat kepada benda ni. Mereka akan melobi kumpulan-kumpulan mereka dan mereka boleh kembali berkuasa ataupun meneruskan kuasa mereka. Dan tidak akan ada perubahan politik berlaku dalam negara ini, and it will be sad story kepada keberlangsungan survivability rakyat untuk hidup dan juga ekonomi kita pada masa depan.